Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-29 dari surah Yusuf. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid yang keempat, muka surat 566, 567 hingga 568. Iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yusuf wa'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini dan kamu wahai isteriku, mohonlah ampun atas dosamu itu kerana kamu sungguhnya termasuk orang yang melakukan kesalahan. Jadi dia merintahkan Yusuf untuk merahsiakan kejadian. Yusuf, berpalinglah dari ini, maksudnya maafkan. Jangan kau ceritakan kepada siapa pun. Ambil kiralah kebaikan aku selama ini terhadapmu. Dan kau wahai isteriku, mohonlah ampun atas dosamu itu. Dia mengatakan kepada isinya sementara dia bersikap dengan lemah lembut memaafkannya kerana si isteri melihat satu sehingga dia tidak dapat menahan dirinya. Maka dia menyuruh untuk memohon ampun dari dosa yang telah dilakukan. Jadi dalam kes ini lelaki tersebut ternyata merupakan seorang lelaki dayuth yang tak mampu untuk membendung sesuatu maksiat itu berlaku. Dan saya telah terang kepada tuan dalam tafsir Abu Sa'ud bahawa yang dimaksudkan sini saksi itu mungkin merupakan seorang mustasyar. Mustasyar ni berarti seorang orang yang bijaksana yang memang sentiasa menemani orang kenamaan, ataupun mungkin merujuk kepada saudara pada wanita itu, sepupunya mungkin seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir, yang memang telah lama merhatikan keganjilan ataupun janggalnya tindak tanduk Zulaikha terhadap Yusuf. Lama-lama dapat dia buat satu kesimpulan bahawa tampilnya beliau ni untuk bertindak menyebelahi kebenaran. Saya telah terang kepada tuan-tuan. Ataupun mungkin merupakan bayi seperti yang telah kita melihat pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir bahawa ada bayi yang berkata-kata, contohnya seperti yang berlaku pada zaman Fir'aun, Masyita contohnya. Begitu juga Isa bin Maryam berkata-kata sejak kecil untuk mempertahankan kesucian ibunya. Demikian juga kisah Juraij yang telah kita bincangkan, bagaimana Juraij merupakan seorang abid, seorang yang kuat beribadah zaman Bani Israel. Tiba-tiba seorang perempuan hamil dan hukuman nak dikenakan terhadapnya rejam. Maka perempuan itu telah pun mengatakan dia dirogol oleh Juraij. Akhirnya bila anak itu dilahirkan, anak itu ketika Juraij dipukul, maka Juraij minta kepada Allah, minta kepada orang yang memukulnya supaya izinkan dia untuk sembahyang sunat. Dan selepas sembahyang sunat itu, rumah ibadahnya telah dirobohkan oleh Bani Israel. Dahulu mereka beribadah secara bersendirian. Lalu Juraij minta kepada Allah untuk dibukakan kebenaran. Tiba-tiba anak tersebut yang dilahirkan oleh perempuan penzina itu berkata-kata bahawa Juraij bukan bapa aku. Bapa aku merupakan gembala kambing di ujung kampung sana. Barulah mereka sedar mereka telah memukul orang yang salah. Mereka telah memukul Juraij yang tidak bersalah ini. Ini kerana Juraij kaitannya seperti disebut dalam penjelasan kepada hadis Ahmad ini. Juraij ini telah mengabaikan panggilan ibunya. Ibunya memanggilnya sebanyak 3 kali. Sekali panggil dia sedang sembahyang. Dia fikir aku nak buka sembahyang ke teruskan. Tak apa, aku teruskan. Nanti aku sahutlah panggilan ibu lepas sembahyang. Dia lupa. Kedua kali ibunya datang, dia masih lagi bersembahyang. Memanggilnya tidak menjawab. Dia meneruskan sembahyangnya dengan harapan dia pergi jumpa ibunya kelak. Dia terlupa kali kedua. Kali ketiga ibunya datang, panggil dia sedang sembahyang dalam rumah ibadahnya itu. Dia masih tidak membuka sembahyangnya. Padahal yang afdalnya kalau kita sembahyang sunat, ibu kita panggil, kita berhenti. Sahut ibu itu lebih aula daripada sembahyang sunat. Maka si Juraij gagal untuk menjawab panggilan ibunya dalam keadaan dia tidak tahu. Dia abid, bukannya alim. Dia ahli ibadat, dia bukan orang alim. Kalau orang alim tentu dia akan buka salat sunatnya demi menyahut panggilan ibunya. Maka si ibu merasa terkesan sangat dengan peristiwa tersebut dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan anakku Juraij sehingga diuji dengan perempuan. Maka itu yang terjadi dalam hidup Juraij. Perempuan itu mengandung anak luar nikah, mendakwa ayahnya adalah Juraij. Juraij dipukul oleh masyarakat tempat itu. Akhirnya Allah telah membukakan kebenaran. Itulah anak tersebut sendiri mengatakan bapanya bukan Juraij, bapaknya adalah gembala kambing. Allah telah memakbulkan doa ibu dan Allah tidak mengabaikan permintaan orang yang sadik. Sadik makna benar. Siddiq. Juraij adalah seorang yang siddiq kepada Allah dan ibadahnya. Maka Allah mengenakan hukuman padanya kerana doa si ibu ke atas. Tapi menyelamatkannya kerana benarnya dia dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi dua-dua mendapat bahagian masing-masing. Jadi dalam kisah ini 3 orang dan yang keempat adalah
Ini syahid dalam kes Yusuf alaihissalam. Bayi dalam buaian itu telah memberikan pandangan, mengatakan dia berkata, dan berkatanya dia dalam keadaan ini masih kecil, itu juga satu mukjizat. Dan Nabi Yusuf sebenarnya telah dilantik oleh Allah menjadi Nabi pada masa itu, dan ini mukjizat Yusuf alaihissalam, bukan lagi irhas. Irhas telah kita pelajari, iaitu satu kelebihan yang Allah berikan kepada seorang manusia yang bakal menjadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah menyebut di sini inna kaidakunna azim, sungguhnya tipu daya kamu wahai perempuan adalah besar. Ini sebagai satu pembuktian keburukan pada sifat sesetengah daripada wanita. Jadi kejayaan iblis menggoda manusia tercapai melalui perempuan. Bahkan kata Dr. Ratib Nabulusi dalam banyak kes-kes jenayah, bila dipalitkan, dibawa ke tengah, ternyata antara cara mudah untuk membuat introspeksi ke situ untuk mencarinya, maka carilah perempuan yang terlibat di situ. Di sebalik setiap kes-kes jenayah besar, antara laluan paling mudah untuk sampai ke natijahnya, hendaklah dilihat siapa perempuan yang terlibat di situ. Ini mungkin bahasa orang yang terlibat dalam kriminal, wallahu a'lam. Jadi perempuan adalah senjata syaitan untuk memperdayakan manusia. Demikian dua ungkapan yang selalu kita dengar. Abbas Mahmud Al-Aqad, ini adalah seorang sastrawan terkenal di Mesir, menulis banyak buku, antara yang banyak mempengaruhi pemikiran manusia dan juga orang-orang yang lain. Contohnya Sayyid Qutb sendiri banyak dipengaruhi oleh tulisan Abbas Mahmud Al-Aqad. Kalau kita belajar sastra Arab, kita akan jumpa nama-nama ini. Bahawa penulis ini yang tidak diragui integriti peribadi dan dalam ilmunya oleh pakar-pakar agama, dia menulis dalam buku beliau bertajuk Abqariyat Ali, jeniusnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, bahawa beliau membawa pendapat daripada Ali bin Abi Talib, semua yang ada pada wanita buruk dan yang terburuk, bahawa benda itulah yang kita perlukan. Ini kata-kata Sayyidina Ali yang dipetik oleh Abbas Mahmud Al-Aqad. Wallahu a'lam. Adakah benar kata-kata ni Sayyidina Ali? Saya tak sempat nak cek tuan-tuan, yang merupakan hadis mauquf ke atau pandangan Sayyidina Ali kalau Allah wajah ke, yang mendapat pendidikan daripada Rasulullah SAW. Tapi semua ada perempuan itu bahaya, tapi benda yang bahaya itu yang kaum lelaki nak. Itu sebab ada kalangan para ulama tafsir yang mengatakan bahawa tipu daya perempuan ini lebih dahsyat daripada syaitan, bujuk rayunya. Bahkan sebahagian mereka mengatakan, aku lebih takut daripada rayuan seorang perempuan daripada rayuan syaitan. Demikianlah ucapan sebahagian daripada para ulama yang dikutip contohnya oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Kasyaf. Kerana Allah menyebut dalam surah An-Nisa ayat 76, inna kaida syaitani kana dha'ifa, inna kaida syaitani kana dha'ifa, merujuk kepada tipu daya syaitan itu tipu daya yang lemah. Tapi menyebut tipu daya perempuan, inna kaidakunna 'azim, sungguhnya tipu daya kamu ni orang perempuan sangat bahaya, sangat besar. Beza daripada tipu daya syaitan itu pun boleh dikalahkan. Wallahu alam. Kata Al-Imam Asyuti ataupun Imam Mahali dalam tafsir jalan lain, bila Allah menyatakan demikian untuk menjelaskan bahawa tipu daya perempuan berkait dengan perkara yang namanya persetubuhan, jima' dan juga perkara bersifat syahwat, memang tak dapat diatasi oleh mana-mana lelaki akan kalah. Adapun dalam perkara lain, kata Al-Imam Al-Jalalain dalam tafsir Jalalain ini, bahawa sebenarnya dalam bab lain tipu daya lelaki itu memang hebat, tapi tipu daya orang perempuan bila melibatkan syahwat, melibatkan perkara persetubuhan ini, memang tak ada siapa pun dapat mengalahkannya. Itu yang dimaksudkan oleh Allah, kata pengarang tafsir Jalalain. Tipu daya syaitan hebat juga, tapi dia kalah dengan tipu daya orang perempuan dalam bab-bab demikian. Tipu daya perempuan ni dianggap hebat. Kata Al-Imam Abi Sa'ud dalam tafsirnya Irsyad Al-Aqli Salim, beliau pula menjelaskan bahawa tipu daya perempuan ni hebat mengatasi syaitan kerana tipu daya perempuan itu dibantu oleh syaitan. Jadi kombinasi dua tipu hela itu menjadikan dia sangat kuat. Tipu daya iblis, syaitan, barangkali boleh diatasi, boleh dipatahkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Contohnya mengambil wuduk, pun memadai, baca doa keluar rumah, macam-macam cara boleh kita lakukan untuk mengatasi tipu daya syaitan. Tapi bila sampai kepada tipu daya perempuan, kata Al-Imam Abu Sa'ud dalam tafsirnya, ia adalah kesinambungan, kombinasi di antara dua benda yang kita nampak di hadapan kita, tarikannya dan timbul syahwatnya dan pengaruh syaitan dalam dirinya, maka tiba pada tahap itu, tangtulah yang dimaksudkan inna kaidakunna 'azim, sungguhnya tipu daya orang perempuan itu memang sangat dahsyat mengatasi tipu daya syaitan. Jadi kesimpulannya, bahawa apa yang dapat kita lihat konteksnya dalam keadaan ini, seorang wanita yang tertentu yang sangat dicintai oleh suaminya, yang sangat diharapkan oleh suaminya, tapi telah melakukan kecurangan. Dia enggan menuduh secara langsung. Di sudut lain, pernyataan itu merupakan penilaian. Pernyataan ini memang dapat kita lihat dalam Al-Quran, tapi pernyataan ini bukan kata-kata daripada Allah.
dimupakan kata-kata seorang suami yang secara apa yang kita panggil desperate dalam suasana itu memang nak sangat kasih sayang isterinya dan dia tidak mampu untuk memenuhi kehendak keperluan isterinya dari sudut seksual. Tapi ini bukannya kata-kata daripada Allah. Demikian kata Syekh Dr. Fadil As-Samarai dalam tafsirnya. Jadi inilah satu perasaan berat yang muncul dalam diri suami sehingga dia mengatakan bahawa tipu daya wanita itu memang sangat besar. Itu bukan pernyataan daripada Allah, kata Dr. Fadil As-Samarai. Ini sisi pandangan yang lain pula, bahawa dia nak mempertahankan si isteri kerana isteri itu penting dalam hidupnya, dari sudut formalitinya, dari sudut apanya, maka dia perlu mempertahankan institusi keluarga dia walau apa juga terjadi. Bahkan dalam kitab tafsir mengatakan seolah-olah si perempuan ini telah adalah jasa-jasa yang tertentu agaknya kepada si suami. Nanti kita akan lihat dalam ayat berikut bila perkara ini tersebar di kalangan masyarakat, iaitu pada ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan wanita-wanita di kota mula berkata, isteri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguhnya cintanya kepada pelayan itu adalah sangat mendalam. Sungguhnya kami memandang isu ini, perkara ini sebagai kesesatan yang nyata. Jadi keputusan yang diambil oleh suami, dia ingat telah menyelesaikan kes yang memalukan itu. Agaknya memang demikianlah keadaan rumah tangga golongan terhormat, orang yang berkedudukan, yang kurang menjadikan tuntutan agama ni asas. Mereka tahu bahawa perbuatan itu buruk, nak tutup satu keaiban itu, masukkan bawah kapet. Tapi dalam masa yang sama, mereka ingin tampil sebagai keluarga terhormat dan memelihara nilai-nilai moral akhlak. Kerana itu kes yang mencemarkan ni kena tutup, dianggap seolah macam tak pernah berlaku. Ini kata-kata yang ditujukan kepada Yusuf dan sekalian yang mungkin berada dalam kes tersebut yang menyaksikannya. Betapa pandai sekalipun api itu ditutup, tapi mesti akan kelihatan asapnya juga, tuan-tuan. Betapa cermatnya kita menghalang tersebarnya angin, tetapi bau masakan yang enak dapat dihidu juga. Bukan Yusuf yang bocorkan perkara itu. So, para ulama tafsir cuma mengatakan bahawa bukan Yusuf yang menyebarkannya. Bukan saja kerana suami itu pesan untuk diam, tapi memang Yusuf ini seorang yang terhormat. Yusufu ayuhas siddiq. Ini panggilan untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bukan seorang siddiq, kata Nabi SAW, ketua para siddiqin. Dia tidak mahu menyebarkan perkara itu, walaupun tambahan pula keluarga ni terhormat, ada jasanya kepada baginda. Ini adalah satu keaiban yang mesti ditutup. Mustahil Nabi Allah ni menceritakan. Jadi tidak mungkin dia menyebarkan perkara itu kerana agama pasti menghalang seorang Nabi, seorang manusia Muslim biasa pun takkan menceritakan perkara aib semikian. Jadi memang sikap Nabi Yusuf selepas peristiwa itu pastilah berbeza. Tentunya tindak tanduknya berbeza terhadap isi tuan rumah kerana dia telah pun melihat perkara itu berlaku dan mendepani sendiri cabaran tersebut. Jadi tentu hubungan direnggang, bukan? Jadi dari sini apa yang dapat kita lihat, api yang menyemarak sekarang perlu ditutup, perlu dielakkan daripada ketahuian. Tapi bagaimana ia tersebar? Boleh jadi perempuan ini ialah perempuan, mereka terlalu banyak perbendaharaan katanya. Mungkin dia berkongsi dengan orang tertentu, mungkin dengan pekerjanya ke, mungkin dengan PA-nya ke, mungkin dia menjadikan perbincangan itu secara tak sengaja ke. Kerana sikap orang perempuan, bila Nabi menyatakan nakuna tukfirna la'an wa takfurna al-ashir, bahawa orang perempuan ni banyak kata-katanya, dan kata-kata itu kadang-kadang tak tapis tanpa dia sedar. Seronok sangat dia nak bercerita. Di sini muncullah episod baru yang akan saya terangkan kepada tuan-tuan, bahawa tentulah pekerja di istana ni ada golongan tertentu yang membocorkannya kepada orang kat luar. Setengah mereka mengatakan ini yang khabas, isteri kepada tukang masak, tukang buat roti, isteri kepada kerani, mungkin isteri kepada yang menjaga pejabat. Ialah ada ramai orang yang tentunya memiliki perhubungan kekeluargaan di luar sana. Tentulah kok mana pun akan tersebar cerita itu tanpa dapat dikawal. Tapi menetapkan bahawa yang membocorkan ini adalah 5 golongan adalah satu perkara yang tak munasabah, kata Al-Imam Abu Sa'ud dalam tafsirnya. Tentulah lebih ramai lagi orang yang terlibat menyebarkannya. InsyaAllah dalam kuliah datang saya akan huraikan perkara ini, dan kita juga akan belajar bagaimana tingkatan martabat perasaan cinta yang ada dalam diri. Bahasa Arab ini satu bahasa yang sangat kompleks, bahawa cinta tu pun ada level-level dia. Ada hubbun, ada aliq, ada mailun, ada mawaddatun, ada hawan, ada ishqun, asyik masyuk.
Ya Allah, hebatnya level-level rasa cinta yang timbul dari manusia terhadap orang yang berlainan jantina dengannya. Sebab kita belajar ada namanya Majnun Laila. InsyaAllah perkara ini akan dihuraikan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.